الله الله ربي هو الله. Ilmu tauhid, mana mentauhid mengesakan Allah Ta'ala. Wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'il. Maknanya apa? Mentauhidkan, beriktikad dengan bahawa ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagi ilmu tauhid, ilmu besar. Satu. Dan ilmu sifat, jalan untuk mengenali Tuhan ialah dengan sifat, bukan dengan kunhizat. Oleh nama juga ilmu ni ilmu sifat. Dan dipanggil juga ilmu aqaid, simpulan. Maknanya simpulan akidah. Ya, itu dipanggil aqaid. Dan juga dipanggil nama usuluddin. Ya, disebabkan pokok tu dia punya akar, dia usul dia. Asal segala agama, yang pegangan kita ialah akidah. Bang akidah kalau rosak, yang lain semua rosak. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Takkan sah maknanya apa? Ibadat yang kita lakukan kalau sekiranya kita apa? Tidak mengenali Tuhan yang kita sembah. Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu, mana belajar oleh kamu sampai kamu faham dan tahu. Untuk membina akidah pegangan tadi. Berdasar daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Tuhan. Lama kata apa? Awal wajibil alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Awal yang wajib bagi insan ialah makrifat akan Allah. Bistiqan ay bitayakun, dengan yakin, dengan dalil hujah. Ada disebab pada ilmu ataupun ilmu kalam. Nama ilmu ni dipanggil sebab perbahasan dalam kalam tu panjang. Kalau akan datang tu tengok ada 4 jenis bahas kalam. Ada kalam ismi, ada kalam masdari, hasalan masdar, kalam nafsani. Ada perbahasan panjang perbahasan ni. Dan sekarang tu nama ilmu ni. Dan ada dinamakan juga dengan ilmu fiqhul akbar. Ya, ilmu usuluddin ni dinamakan juga dengan ilmu apa? Fiqhul akbar. Maknanya kepahaman yang paling besar sekali. Sebab tanpa mengenali Tuhan, manusia tidak akan dapat menjadi hamba yang sebenar. 13 tahun Rasulullah asah akidah di Mekah. Maka sebab itu dinamakan ilmu kalam kerana kebanyakan bicaranya pada kalam. Ya, akan datang. Kemudian adakah ia qadim atau hadis? Ya, sehingga apa? Pelaku perkara yang besar dalam sejarah, Muhammad bin Hanbal dipukul di penjara. Dia siapa? Kalam. Ghayatuhu, puncak dia ghayah. Kesudahan ni ke mana ilmu ni? Artinya ghayah ilmu ni ialah kelebihan dia membeza antara beberapa aqaid yang sahih dan yang fasik. Dengan adanya ilmu usuluddin, ya, maka kita dapat beza mana akidah yang betul, mana akidah yang fasidah, yang tak betul. Yang ini diketahui akan yang sahih dengan yang binasa, yang batil. Mana yang betul, mana tidak. Kalau tidak gang, bahaya tak maju usuluddin. Ya, lepas tu nak mengajar jalan tarekat sufi pun usuluddin kena kemas. Dia mengerti nampak benda kena mengaku Tuhan, kacau. Ya, sedangkan Tuhan bukan benda, dia bukan bertempat. Ya, bukan berpihak. Dia mengaku Tuhan pun macam-macam lah. Sebab apa tu? Tak faham perjalanan ilmu yang sebenar. Dia tak tahu tarif ilmu tu. Dia tak tahu mana ilmu, siapa menghantarkan dia, mana tempat ambilan dia, semua tak tahu. Pakai ikut. Itu masalah. Ya. Kan rasa diri dah hebat belakang. Macam-macam. Dia dapat membezakan. Ya, itu benar. Ilmu boleh membezakan. Mana jalan hak, mana jalan batil. Sebab ilmu ni nur, disuluh. Bila suruh dapat tak beza, dapat dah. Boleh membezakan bila dia terang. Faedah ilmu tu nur. Kemudian hukum dia. Mengaji ilmu usuluddin ni apa hukum? Sunat ke sunat muakkad ke fardu ain ke apa? Kerana hukum ni ilmunya wajib aini. Wajib mana fardu ain. Ain mana atas tiap-tiap kepala individu. Barang siapa yang tak lepas ilmu usuluddin, tiap-tiap langkah dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jaga dia. Dia tak lepas ilmu ni dalam kutukan. Lepas kita kena jaga betul-betul. Kita duduk. Masa duduk kita ngandung dulu kan. Bila mengajar kat sana kita ingat, orang kampung ingat, mak bapak kita keluarga kan. Aku nak ajar orang, besok keluarga kita sendiri pun takut tak lepas kan. Orang boleh balik nak aku pun. Sebab itu bongkar balik Melaka. Bertanggungjawab kita. Kita ajar orang, keluarga kita kalau tak lepas. Keluarga lepas aku, anfusakum wa ahlikum
Jaga diri kamu dan ahli kamu dulu. Pastikan kita, mak bapak kita dah lepas tak ilmu. Ya. Ni bila cepat 20 pun terbalik. 20 tadi duit laju gila. Cepat 20 pun tak boleh ingat nak kacau. Kata apa nak ingat, mana nak faham, itu tanggungjawab kita. Ya. Tanggungjawab kita, selesaikan ahli keluarga kita semua. Kemudian jiran, masyarakat dan seterusnya, supaya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengenalan yang sebenar. Itu tanggungjawab. Hukum dia wajib. Ya, hukum dia wajib. Kalau fiqh tak betul, batal ibadat. Kalau akidah tak betul, batal iman. Iman tak sah. Kalau iman tak sah, jawab dia apa? Kekal dalam neraka. Wala a'yazalillah. Kita nak kan, sahabat kita, keluarga kita, kekal dalam neraka. Wala a'yazalillah. Ya. Badan kitab Usulut Tahqiq dia kata apa? Wa man lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafirun mukhalladun finnar wa in shalla wa sama ramadan wa hajjil baitil haram. Wa man lam ya'lam ma'nahuma, barang siapa yang tak mengetahui makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak tahu makna. Berarti kita translate tiada Tuhan melainkan Allah, itu semua tahu. Makna yang ada dalam dia. Apa makna di dalam tu? Ia akan mengenal akan hukum sifat dan hukum ketuhanan. Dia kena kenal. Ringkas dia terada dalam tu perbahagian sifat tu lah. Yang wajib, mustahil dan harus. Siapa kenal wajib, mustahil, harus, makna dia kenal makna ketuhanan. Sekarang dia tak tahu benda tu. Dia mengucap je. Sifat Tuhan dia tak kenal. Maka apa hukum orang tu? Fahuwa kafirun. Orang tu kafir sisi Allah Ta'ala. Wa in shalla wa sama. Kafir mukhalladun finnar. Kafir kekal dalam neraka. Walaupun dia semayang, walaupun dia puasa bulan Ramadan, walaupun dia haji ke Mekah. Dah banyak duit, dia tiap tahun mesti pergi haji. Ni Covid dia tak boleh pergi. Ya, tapi kenal Tuhan kamu siapa kenal? Nama Tuhan kenal. Sifat Tuhan apa beza? Tak ambil tahu. Ya, sekadar tahu nama je. Nama kalau itu orang kafir pun tahu. Sekadar tahu nama orang kafir pun tahu. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal la yaqulun Allah. Mau tanya orang kafir siapa jadi langit bumi, dia kata Tuhan Allah. Ya, ma'alaf pun tahu. Sekadar tahu nama. Tapi siapa dia? Pengenalan itu penting. Apa yang tak mengetahui makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mana mengenali akan Allah Ta'ala dan mengenali akan hukum risalah, mana kerasulan SAW. Maka orang tu kafir di sisi Ta'ala. Atas dunia, zahir hukum Islam lah. Kalau mati ikut cari Islam sebab zahir Islam. Tapi akhirat mukhalladun finnar. Wa'iyazillah. Yang kita takut kan. Pada hukumnya ilmu ini adalah wajib aini. Wajib atas tiap-tiap individu, atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Mana orang yang akil, lagi pula baik. Bila akar, keluar akar apa? Macam orang gila tak ada hukum syarak kat dia. Kan? Akil balik sampai umur. Mana orang sampai umur tak ada tanggungan. Sekarang kita ni apa? Akil dia berakal. Dia masalah dia berakal, tapi dia buat dia macam tak berakal. Berapa tak nak belajar? Orang tak nak belajar ni orang tak berakal. Dia tak ada hukum syarak kat dia gila. Jadi kita jangan duduk status tu. Kita bukan orang gila, kita ada akal. Maka bila berakal ada tanggungjawab. Tanggungjawab pertama apa? Mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ila awal ilmu. Awal wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi biistiqani. Ya. Batu yang dibawa oleh Nabi SAW. Awal 13 tahun. Awal yang wajib bagi insan ma'rifatun ilah. Mengenal akan Tuhan biistiqan ay bitayakun. Dengan yakin. Ya, dengan bahas dalil dan sebagainya. Batu ain makrifat ada berapa? 3. Kalau dia makrifat syariat peringkat awal, apa ain makrifat dia ada 3. Apa dia? Al-jazmu mutabiqul lil haq an dalil. Makrifat pada syariat, hukum zahir kita apa? Al-jazm. Itu pertama. Kemudian mutabiq lil haq. 2. Yang ketiga an dalil. Pertama al-jazmu. Bila jazam makna apa? Keluar syak, zan, waham. Siapa yang beriktikad duduk dalam lain syak, zan, waham, maka fahuwa kafir. Orang tu kafir di sisi ta'ala. Ya, dia kena yakin tu. Macam mana al-jazmu? Al-jazmu muwafiq lil haq, mutabiq lil haq atau muwafiq lil haq. Mana sejajar dengan apa yang hak sebenar. Allah Ta'ala tu ahad. Macam orang kafir, dia jazam. Dia kata Tuhan innallaha salisu salasah. Etikat Yahudi, etikat golongan Nasara, Kristian. Kata Allah Ta'ala tu 3 daripada 3 Tuhan. Dia pegang betul Tuhan tu ada 3 uknum. Ada 3 pembagian. Anak macam-macam lah. Dia pegang, yakin sungguh. Tapi
itu tidak mutabik lil haq, tidak sejajar dengan sebenar, sesat. Itu bukan makrifat. Ya. Kemudian andalilin, misalnya ada hujah dan dalil Quran, hadis ataupun hujah akliyah. Itu maknanya. Hujjatun akliyah. Itu maknanya baru dia bagi kenapa. Kalau tidak, dijazam betul tapi tak ada dalil. Makanya ada khilaf ulama tentang sah iman dia. Nah, bermakna itu satu tiga. Jadi dalam tiap-tiap sifat yang kita belajar dia ada 3 wajib. Ya. Kita kata wujud Allah Taala 3 fardu ain itu. Pertama kita i'tikadkan ya, berpegang kewujudan Allah. Yang kedua, kita menolak akan lawan dia, benda yang mustahil, al-adam. Dan ketiga iqamatu dalil, mendirikan dalil. Ilmu itu juga pegang Allah Taala itu bersifat dengan ilmu ya, dan lawan ilmu al-jahlu wajib kita tolak, kemudian dirikan dalil. Satu contoh dia. Itu maknanya satu sifat ada 3 fardu ain. Ya. Sebab tu tak memada dengan pegang saja yang wajib, yang mustahil kena tolak. Ya. Ulama dulu kita biasa kalau buat apa? Sebab kenui kan, yang ambil ayat-ayat tu. Man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barulah dia kata faqad istamsaka bil urwatin usqa lam fisamalah. Wa man yakfur bit-taghut, ini isyarat kepada an-nafyu ataupun kepada al-salbi, tolak. Kemudian ijab ataupun isbat apa? Wa yu'min billah. Bermakna beriman Allah Taala diisbat. Nafi kena ada, isbat kena ada. Barulah dia kata faqad istamsaka bil urwatil usqa, dia telah pegang dengan tali yang kukuh dan fisamalah, yang tak akan putus selama-lama. Mana an-nafi wal isbat itu benda dalam pegangan akidah dia. Dia tak boleh nafi terus jadi komunis. Isbat semua kan jadi macam Kamal Atatürk lah, dikaujak semua diterima. Bila campur, tak ada Islam, dia ada cara tersendiri. Ada benda kena tolak, ada benda kena ambil, baru dia bersih.